Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kali ini kita akan teruskan pelajaran Pendidikan Islam tingkatan 4, pelajaran 16 unit 1 iaitu konsep muamalah Islam. Kita lihat terlebih dahulu objektif kepada pembelajaran tajuk ini ialah memahami maksud, hukum dan dalil muamalah Islam. Mempelajari matlamat pensyariatan muamalah dalam Islam, mengetahui unsur yang diharamkan dalam muamalah Islam, seterusnya menjawab soalan kebat dan menjawab soalan di bahagian deskripsi. Konsep muamalah Islam. Dalam konsep muamalah Islam ini kita nak lihat terlebih dahulu maksudnya. Maksudnya ialah hukum syarak yang berkaitan dengan urusan kewangan seperti jual beli, sewaan, simpanan dan sebagainya. Jadi yang dimaksudkan dengan muamalah itu ialah hukum-hukum syarak yang ada kaitan dengan urusan-urusan yang berbentuk kewangan. Yang mana kita sebutkan dengan jual beli, sewaan, simpanan dan lain-lain lagi yang berkaitan dengan keuangan itu, kita namakan dia sebagai muamalah Islam. Hukumnya adalah harus. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Baqarah ayat 275, potongannya ialah a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Maksudnya ialah padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Matlamat pensyariatan muamalah Islam ini ialah pertama ialah menunjukkan keadilan Allah dalam mengatur urusan kehidupan manusia. Maksudnya ialah Allah SWT yang maha adil mengatur urusan kehidupan manusia ini bukan sahaja dalam bahagian ibadat sahaja, akan tetapi ia mencakupi seluruh kehidupan manusia, termasuklah bahagian muamalah ini. Yang kedua, mengiktiraf pemilikan harta melalui akad yang sah. Manusia hidup atas dunia perlu kepada harta, maka pemilikan harta itu diiktiraf oleh Allah Subhanahu wa taala melalui akad ataupun melalui urusan-urusan yang dikira sah dari sudut syarak. Yang ketiga, menunjukkan bahawa segala urusan dalam muamalah Islam bertepatan dengan matlamat syariat Islam itu sendiri. Nak tunjuk kepada kita bahawa segala urusan dalam muamalah Islam itu memang bertepatan dengan matlamat syariat. Tujuan pensyariatan ini apa dia? Maka segala perkara yang terdapat dalam muamalah Islam ini menjurus ke arah perkara tersebut. Seterusnya lagi adalah menjaga kepentingan penjual dan pembeli serta penyewa dan pemilik. Maknanya nak jaga kepentingan bukan terhenti setakat ini sahaja, bahkan apa lagi. Kalau kita kata penggadai dengan orang yang menggadai, semua yang terlibat dengan muamalah Islam itu dijaga dan orang panggil dijaga kepentingannya oleh agama kita. Yang terakhir, mendapat keredaan Allah kerana melakukan suruhannya dan meninggalkan larangannya dalam urusan harian. Kehidupan kita ini, Allah SWT suruh kita agar kita ini berada dalam ketaatan kepadanya. Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk menyembahku. Maka dengan itu, kita ini kalau kita faham penyembahan atau pengabdian kepada Allah SWT itu hanya bentuk-bentuk ibadat seperti solat dan yang seumpama dengannya, maka kita kemungkinan besar kita ini tidak akan mampu untuk melakukan apa yang kita maksudkan sebagai ibadat itu, kalau begitulah bentuk ibadatnya. Akan tetapi kalau ibadah itu boleh kita terjemah dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam apa jua bentuk kehidupan, termasuklah muamalah ini pun, maka dengan itu kita bermuamalah dengan cara yang dikehendaki oleh Islam, itu maknanya kita sedang mentaati perintah Allah SWT, atau dalam erti kata yang lain, kita sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
kepentingan memahami dan mengamalkan. Mengamalkan muamalah Islam ini kita nak lihat dalam beberapa bentuk. Pertamanya lah kita nak tengok dulu dari sudut dalil nakli, tuntutan beramal dengan muamalah Islam. Firman Allah SWT dalam surah An-Nisa ayat 29, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijarah إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. Maksudnya ialah, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta benda sesama kamu dengan cara yang salah. Jangan ambil harta orang lain dengan cara yang salah, kecuali dengan perniagaan yang dilakukan secara saling meredai di antara kamu. Maknanya bila kita berniaga, ini satu contoh yang Allah berikan pada kita. Seolah-olah kita berniaga, dalam perniagaan itu kita ada reda meredai. Macam mana bentuk reda meredai? Kita reda wang kita diambil oleh orang lain dan orang itu reda barangnya diambil oleh kita. Maka di sini nampak apa yang disebutkan dengan antaradim minkum, berlakunya reda meredai di antara kamu. Seterusnya kita lihat pula dalil nakli, ancaman tidak beramal dengan muamalah Islam. Bukan sahaja kita disuruh, akan tetapi kita juga diancam jika kita tidak bermuamalah dengan muamalah Islam. Firman Allah SWT, Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ. Surah Al-Mutaffifin ayat 1 hingga 6. Mari sama-sama kita lihat terjemahan bagi ayat ini. Iaitu, kecelakaan besar bagi orang-orang yang curang dalam timbangan dan sukatan. Iaitu mereka yang apabila menerima sukatan, gantang atau cupak dari orang lain, mereka mengambilnya dengan cukup. Dan sebaliknya, apabila mereka menyukat atau menimbang untuk orang lain, mereka kuranginya. Tidakkah mereka menyangka bahawa mereka akan dibangkitkan, iaitu dihidupkan semula sesudah mati pada hari kiamat, yang amat besar huru-haranya, hari berdiri manusia untuk menghadap Tuhan sekalian alam. Kemudian kita lihat lagi contoh keprihatinan Nabi dan sahabat dalam menjaga muamalah Islam. Rasulullah SAW pernah lalu berdekatan dengan selongguk makanan, lalu memasukkan tangan baginda dan terkena sesuatu yang basah. Rasulullah lalu di tepi seorang peniaga yang meniaga tu dengan cara melonggokkan makanan. Lalu Rasulullah SAW memasukkan tangan sampai ke bahagian bawah longgokan makanan itu. Dan didapati ada bahagian yang basah. Baginda bertanya, "Apa semua ini, wahai tuan punya makanan?" Orang itu menjawab, "Terkena hujan, wahai Rasulullah." Baginda bersabda, "Mengapa kamu tidak meletakkan di atas supaya orang ramai dapat melihatnya?" Rasulullah bersabda, "Sesiapa yang menipu, maka dia bukan daripada kalanganku." Jadi ini bentuk ancaman daripada Rasulullah SAW kepada orang yang seolah-olah cuba untuk menipu, menyembunyikan barangan yang buruk itu di bahagian bawah, barangan yang dah tak elok itu di bahagian bawah, supaya pembeli tak nampak. Dan kemungkinan bila mana pembeli dia nak beli, dia tak sedar bahawa yang dia dapatlah barang yang tidak baik. Maka ini satu bentuk penipuan. Dengan itu Rasulullah SAW memberi ancaman, sesiapa yang menipu, dia bukan daripada kalanganku, iaitu dia bukan daripada kalangan umat Nabi Muhammad SAW. Kita lihat pula perbandingan. Perbandingan muamalah Islam dan konvensional. Kalau bukan Islam ni, kita terus panggil dia konvensional. Pertamanya,
muamalah Islam ini bersumberkan dalil Al-Quran dan Sunnah. Sumber dia adalah Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW. Konvensional bersumberkan teori dan pemikiran manusia semata-mata. Jadi ia jauh perbezaannya. Yang kedua, secara muamalah Islam mengharamkan riba, manakala konvensional mengamalkan riba dalam urusan mereka. Yang ketiga, bebas daripada unsur judi dan gharar. Tak ada unsur judi dan unsur gharar. Nah, apa judi, apa gharar, nanti kita akan bincangkan selepas ini. Yang konvensionalnya mengandungi unsur judi dan gharar. Yang keempat, berteraskan keimanan kepada Allah. Dan yang konvensionalnya berteraskan keuntungan dan kekayaan semata-mata. Kita lihat pula unsur yang diharamkan dalam muamalah Islam ini. Apa dia unsur yang diharamkan? Pertamanya yang diharamkan adalah unsur riba, iaitu pertambahan bayaran dalam urusan pertukaran barang dan hutang. Ini makna asas bagi riba, pertambahan bayaran dalam urusan pertukaran barang atau hutang. Contohnya, Aiman berhutang daripada Ilham sebanyak RM100 dengan syarat Aiman mesti membayar balik RM110. Maknanya RM10 itu dikira sebagai riba yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keduanya dipanggil unsur gharar. Gharar dan kesamaran dalam urusan muamalat yang tidak dibenarkan oleh syarak. Contohnya menjual burung di udara. Jual burung tu boleh tangkap ke tak boleh tangkap ke tak tahu. Gharar yang dimaksudkan di sini, Ustaz tambah sedikit huraian. Gharar yang dilarang dalam muamalah Islam yang dipanggil dengan gharar fahish. Gharar yang melampau, gharar atau unsur kesamaran dan unsur ada ada unsur tertipu, itu dia agak besar. Kalau unsur tipu daya atau unsur yang kesamaran itu sedikit sahaja, tak jelas, maka muamalah masih boleh diteruskan dan dia dikira sah. Contoh mudah yang boleh kita faham pada hari ini, kita beli buah. Kita beli buah durian. Di dalam kulit tu kita tak nampak isinya elok ke tak elok ke, kita tak nampak. Cuma kita agak dengan baunya, dengan petanda-petandanya bahawa buah itu buah yang elok, maka kita pun beli. Bila balik, kemungkinan ada yang rosak daripada beberapa biji buah yang kita beli. Ini dipanggil unsur gharar yang terdapat dalam belian buah durian tersebut. Akan tetapi unsur gharar itu tidaklah fahish. Bukan semuanya rosak. Akan tetapi mungkin kalau ada, mungkin juga semuanya elok, atau mungkin juga ada sebahagian, ada sedikit daripadanya yang rosak. Maka ini jika tidak disengajakan, maka urusan jual beli itu masih dikira sah. Okey, baik. Seterusnya, unsur darar. Apa dia darar? Darar iaitu bahaya, iaitu setiap perkara yang membawa kerosakan. Contohnya melakukan transaksi barang terlarang seperti senjata api kepada kanak-kanak. Makna jual senjata kepada kanak-kanak atau jual senjata kepada perompak. Maknanya ini ada unsur darar, ada unsur yang membawa kepada kerosakan. Maka Islam melarang unsur yang sebegini. Kemudian yang terakhir disebut dengan unsur judi. Apa dia judi? Perbuatan yang melibatkan pertaruhan sesuatu yang berharga. Contohnya mempertaruhkan wang dalam suatu perlumbaan. Maknanya judi ini masing-masing mempertaruhkan wang, siapa yang menang dia dapat. Yang kalah maka dia rugi duit dia. Maka ini dipanggil sebagai unsur judi. Sememangnya ia adalah merupakan unsur yang sangat ditentang dan diharamkan dalam muamalah Islam. Dari sudut spektrum ilmu, di sini Ustaz buat beberapa penambahbaikan. Ustaz buat sedikit pertambahan maklumat, iaitu riba dalam muamalah Islam ini terbahagi kepada dua. Secara umumnya yang besar dia terbahagi kepada dua. Pertama dia panggil riba ad-duyun, iaitu sebarang jenis pinjaman yang membawa manfaat tambahan kepada pemberi pinjam yang telah disyaratkan terlebih dahulu. Maknanya sebarang pinjaman ada tambahan bayaran, dan tambahan bayaran itu telah pun disyaratkan terlebih dahulu, maka ini dipanggil sebagai riba.
Namun jika ada pinjaman, pihak peminjam tidak berjanji apa-apa, pihak yang memberi pinjam pun tidak mensyaratkan apa-apa. Tiba-tiba bila mana dia bayar, orang yang meminjam itu bayar, dia bayar lebih, ini tidak diharamkan syarak. Kerana orang yang berhutang dan secara sukarelanya tanpa dijanjikan sebelumnya, jika dia bayar lebih, maka ini dipanggil sebagai al-qardul hasan. Orang yang berhutang yang ada sifat yang baik. Mereka bila berhutang, bila mana mereka dah ada duit, mereka nak bayar, mereka pun buat sedikit bayaran lebih untuk mengembirakan hati orang yang memberi pinjam kepada mereka wang ketika mana mereka kesempitan. Bahagian yang kedua, riba yang kedua dipanggil riba al-buyu'. Al-buyu' makna jual beli, iaitu riba yang melibatkan urusan berkaitan dengan item ribawi, benda-benda yang dikira sebagai bahan-bahan riba dalam Islam. Sama ada berlaku ketidaksamaan pada berat atau kuantiti semasa pertukaran atau pertukarannya dilakukan secara bertangguh. Mungkin tukar emas dengan emas tak sama banyak, atau beli emas tapi beli harganya, ambil emas hari ni, bayarnya tahun depan, bayarnya esok lusa, lambat lagi nak bayar, bertangguh bayaran, maka ini dipanggil sebahagian daripada riba al-buyu'. Kemudian kedua-dua bahagian ini ada bahagiannya yang tersendiri. Riba ad-duyun, disebutkan dengan dua pembahagian. Pertamanya dipanggil riba al-qard. Riba al-qard iaitu berlaku apabila sebarang kadar atau manfaat tambahan yang lebih daripada pinjaman pokok dikenakan ke atas pinjaman tersebut dan dipersetujui semasa pinjaman dibuat, sama ada dikenakan oleh pemberi pinjam atau ditawarkan sendiri oleh orang yang meminjam. Maknanya pensyaratan itu telah berlaku, janji itu telah berlaku semasa pinjam, maka ini dipanggil riba al-qard. Yang kedua dipanggil riba jahiliyah. Apa pula riba jahiliyah? Berlaku apabila sebarang manfaat atau kadar tambahan melebihi pinjaman asal dikenakan apabila bayaran pinjaman dilakukan melebihi tempoh yang ditetapkan, sama ada disebabkan kelewatan atau penangguhan. Maknanya ialah orang tu dah berhutang, berhutang RM1,000, janji nak bayar bulan depan. Bila tiba masa nak bayar, janji masa nak bayar tu dah masanya tiba-tiba tak boleh bayar. Lalu diminta tangguh 2 bulan lagi. Penangguhan itu, bila mana diminta tangguh, maka sebagai contoh, pihak yang memberi hutang memberi syarat baru. Boleh nak tangguh, tapi kena bayar bunganya, kena bayar tambahannya. Maka ini dipanggil sebagai riba jahiliyah. Sementara riba al-buyu' juga dibahagikan kepada dua, dipanggil riba nasi'ah. Satunya riba nasi'ah, iaitu berlaku apabila jual beli atau pertukaran barang item ribawi berlaku secara bertangguh atau tidak serentak. Tukaran beras dengan beras tapi tidak serentak. Emas dengan emas tidak serentak, ambil dulu nanti nak tukar barang tukarannya esok lusa. Okey. Yang kedua riba al-fadl, iaitu melibatkan jual beli atau pertukaran antara item ribawi yang sama jenis yang mana berlaku apabila berat dan kuantiti pertukaran tersebut adalah tidak sama. Maknanya tadi tangguh masa, yang kedua riba al-fadlu ni ada lebih. Contohnya ada orang jual emas, contoh kita kata emas yang belum dibuat apa-apa 1 kilo, nak ditukar dengan emas yang telah pun dibuat barang kemas, maka nak tukar dua ni. Maka yang sekilo ni, oleh kerana tak buat apa-apa lagi, dah disyaratkan kena 1.2 kilo baru boleh tukar dengan 1 kilo yang 1 kilogram yang telah pun dibuat barang kemas. Maka ada lebihan timbangan di situ. Ini dipanggil sebagai riba al-fadl. Baik, kita teruskan kepada akad dalam muamalah Islam. Akad dari sudut bahasa maknanya ikatan atau simpulan daripada perkataan bahasa Arab. Aqada, uqdah, ikatan. Suatu ikatan. Jadi kita panggil akad. Dalam bahasa Arab, aqdun. Okey. Maksudnya dari sudut istilah ijab dan qabul dalam urusan perniagaan dan juga keuangan. Ijab dan qabul ni jangan salah faham, bukan ada dalam kahwin sahaja. Ijab dan qabul. Saya jual, ijab. Saya terima, qabul. Itulah maksud kepada ijab dan juga qabul. Walaupun masyhurnya
ijab kabul ini dalam urusan pernikahan. Tapi apa jua muamalah, penawaran dan penerimaan itu, kita panggil ia sebagai ijab dan kabul. Rukun akad iaitu pihak yang berakad. Okey, orang yang berakad, penjual dan pembeli. Ini rukun. Kedua, suatu yang diakadkan, itu harga atau barang. Yang ketiga, sirah, yang kita namakan sebagai ijab dan kabul ini. Jadi ini yang kita namakan sebagai rukun. Maknanya komponen asas dalam suatu urusan. Kalau tak ada komponen ini, maka tidak akan berlaku. Kalau jual beli contohnya, tidak ada penjual, ada pembeli saja, maka jual beli tak berlaku. Ada penjual, ada pembeli, tak ada barang, macam mana nak berlaku jual beli? Ada penjual, ada pembeli, ada barang, tak ada duit, maka tak ada jual beli yang akan berlaku. Begitu juga dengan sirah, tak ada ijab dan tak ada kabul, maka dalam perkara-perkara yang besar, dalam mazhab kita Syafi'i, tidak membenarkan sebarang urusan jual beli tanpa adanya ijab dan juga kabul. Syarat-syarat yang akad ini, pihak pertamanya pihak yang berakad. Kita nak masuk pula kepada tadi rukun. Yang ini kita nak tengok syarat bagi setiap komponen tadi. Syarat bagi penjual dan pembeli, mestilah pertamanya dia baligh. Tak baligh, tak boleh berlaku jual beli. Kecuali beli aiskrim, beli benda-benda yang ringkas, benda-benda yang murah. Kecil itu tak apalah. Dia anak-anak tak balik lagi pergi sekolah, beli makanan kat sekolah. Ini benda-benda tafihah, benda-benda kecil, tak ambil kira. Tapi kalau anak-anak tak balik lagi, nak beli kereta contohnya, tak sah jual beli. Kerana urusan pembelian benda-benda yang besar ini, mestilah dilakukan oleh orang yang baligh. Yang keduanya, orang itu berakal. Orang gila nak berurusan jual beli, tak boleh diterima urusan mereka. Yang ketiga, mampu memelihara dan mengurus hartanya. Maknanya orang ini merupakan orang yang tidak ditahan harta atau bukan dari kalangan orang-orang yang muflis. Jadi melibatkan dua pihak dan bebas membuat pilihan. Yang terakhir ini melibatkan kedua pihak dan bebas membuat pilihan, maknanya kedua-dua penjual dan pembeli ini tidak dipaksa untuk berjual beli. Penjual tidak dipaksa untuk menjual, pembeli tidak dipaksa untuk membeli. Maka ia berlaku dengan taradin, dengan reda meredai di antara kedua-dua belah pihak. Okey, syarat pada perkara yang diakad. Benda yang kita nak akadkan itu, apa syaratnya? Iaitu mestilah wujud ketika akad berlaku. Kita nak jual, maka benda tu kena ada. Ini asasnya. Ada lagi perbincangan lain, tapi ni kita ambil dulu asas dalam perbincangan jual beli ini, mestilah wujud ketika akad berlaku. Nak jual nasi mesti ada dah semasa kita akad jual beli. Barang atau perkhidmatan diakadkan adalah halal. Nak berjual beli itu, mesti barang yang diakadkan itu, barang yang nak dijual, barang yang nak dibeli, barang yang nak disewa, barang mesti adalah benda-benda yang halal. Tidak boleh jual beli benda-benda yang haram. Yang ketiga, dapat diserahkan ketika akad. Bila mana berlakunya urusan jual beli, maka barang tersebut boleh diserahkan kepada pembeli. Kecuali yang kita namakan sebagai jual salam. Bukan jual salam ni, Assalamualaikum, aku beli salam kau tak? Bukan begitu. Salam ni makna tempah. Jual beli dalam bentuk tempahan. Ada syarat-syaratnya yang tertentu. Kita menempah barangan untuk kita beli yang kita tahu dah sifat dia macam mana, bentuknya macam mana. Kita dah tahu dah semua tu. Penyifatan tu telah pun sempurna. Dan kita pun dah tahu dah benda tu macam tu. Maka ada satu enactment, satu undang-undang dalam Islam. Boleh kita beli perkara secara tempahan atau namanya salam. Okey, syarat pada sirah pula ialah lafaz ijab dan qabul yang sepadan. Apa makna sepadan? Saya jual dengan harga RM10. Pembeli kata, saya pun beli dengan harga RM10. Kalau penjual kata, saya jual dengan harga RM100. Pembeli kata, saya beli dengan harga RM50. Tak sepadan akad tersebut, maka tak sah. Lafaz ijab dan qabul tidak diikat dengan syarat tertentu. Lafaz itu tidak ada syarat tertentu. Contohnya, kalau ada syarat. Contoh kalau ada syarat macam mana? Ada syarat, saya jual kereta ini kepada awak dengan syarat awak kahwin dengan saya. Tak nak. Tak jadi macam tu. Sebab apa? Ada syarat di sebalik ijab dan qabul itu. Maka lafaz ijab dan qabul tidak diikat dengan syarat-syarat yang tertentu. Baik. Yang ketiga, lafaz ijab dan qabul dalam satu pertemuan. Maknanya ketika mana pembeli kata aku jual, maka
Maka ketika mana penjual kata aku jual, maka ketika itu pembeli kata aku beli. Jangan pula penjual kata aku jual, dia balik rumah dulu, 3 hari kemudian baru datang aku beli. Tak boleh. Maknanya ijab dan qabul itu tidak berlaku dalam satu pertemuan. Soalan kebat. Pemuda rugi 5,000 ditipu penjual kereta di internet. Uraikan pandangan anda berdasarkan keratan akhbar di atas. Kita lihat jawapan yang Ustaz sediakan. Iaitu pertamanya, bila mana dia soal begitu, apa yang perlu kita buat? Mengelakkan urusan jual beli bagi barangan yang mahal secara atas talian. Kita elakkan. Ini kerana ini teknik baru, Ustaz baru diberitahu oleh orang yang terlibat dengan menanda kertas. Dia kata ini khususnya untuk nak panjangkan ayat yang kedua ni. Ini satu ayat isi, kemudian kita sambung. Hal ini kerana pembeli tidak dapat memastikan kualiti sebenar barang yang dibeli. Okey. Sebelum ni Ustaz buat tak ada hal ini ni, kerana pembeli tidak dapat memastikan kualiti sebenar barang yang dibeli. Okey, tak ada masalah. Tambahkan sahaja hal ini kerana. Kesannya barang yang diperolehi kemungkinan tidak berbaloi dengan wang yang dibayar. Kesimpulannya, kita hendaklah sentiasa jujur dalam urusan jual beli agar mendapat redha daripada Allah Subhanahu wa taala. Okey, kita dah sampai kepada penghujung. Sila klik link di bahagian bawah video ini untuk jawab soalan agar dapat dimantapkan lagi kefahaman berkaitan dengan tajuk ini. Dan Ustaz sudahi dengan aqul qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.